A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Sihat pagi ni, saya doakan mudah-mudahan semua ceria dan sihat sentiasa. Adapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita telah pun selesai tidur malam tadi, dan pagi ni kita mulakan hari kita dengan kuliah ilmu. Terima kasih banyak Rozaiman Izzat sebagai orang yang pertama memberi komen pada pagi ini. Terima kasih banyak. Salam subuh mencari mutiara. Syed Kamal Ailin Rahimi, terima kasih banyak. Muhammad Hamdan, terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti kuliah subuh secara live pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak henti memberikan sumbangan kepada Yayasan Haji Ismail untuk kita boleh bantu kepada ramai mereka yang memerlukan pada hari ini. Terima kasih Siti Azlina, terima kasih Liza Jamil dari Singapura, Megani Ondot, Ruhaya Ida Misarini, salam Ustaz dari Singapura. Syafiah SD, terima kasih banyak. Siti Azlina binti Ruslan, Raja Suslawati. Saya ucap terima kasih atas semua penyumbang-penyumbang kepada Yayasan Haji Ismail yang telah memulakan harinya yang cukup ceria pada hari ini, memulakan dengan sedekah, tuan. Dan begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang support produk susu kambing Al-Amr. Ya, itu adalah sarapan pagi yang terbaik kita minum pagi sebab komplit barangan sunnah, tuan-tuan. Susu kambing campur kurma campur dengan madu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Abdul Ghani Endut, terima kasih banyak, saya sihat adanya. Terima kasih banyak. Kita mulakan kuliah kita pada hari ini, iaitu dengan tajuk ikhlas kerana Allah. Ibadah kita tuan-tuan sekalian mestilah bersih daripada unsur atau sebab selainnya dan perlu mengikut kehendak berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Keikhlasan itu datangnya daripada hati bersih dan jujur dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Perlu kita ingat bahawasanya ikhlas ini adalah membuat sesuatu, apa juga perkara yang kita buat, kita lakukan kerana Allah. Dia tidak mengharapkan apa-apa ganjaran wa imma terima kasih. Ganjaran manusia dia tak harapkan. Ganjaran manusia wa imma terima kasih sekalipun tidak diharapkan. Tetapi mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh pahala, boleh ganjaran yang cukup semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu pendapat manusia disyariatkan beribadah tanpa perlu memikirkan kenapa ibadah itu diperintahkan sedemikian. Ia bertujuan agar ibadah yang dilakukan adalah benar-benar ikhlas kepada Allah SWT tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Pandangan ini bertujuan agar sesuatu ibadah itu tidak akan dipersoalkan syariatnya dari sudut akal kerana tiada jawapan yang konkret dan jelas disebutkan dalam mana-mana dalil. Maknanya jangan kita petikkan, kenapalah semayang macam ni, kenapalah subuh 2 rakaat, kenapalah buat semayang macam ni, kenapa tak buat tengah hari je, tak payah. Tak payah kita petikaikan, dibimbangi akan mengganggu keikhlasan hati kita. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita tengok soalan-soalan seperti mengapa solat 5 waktu, tak 3, tak 2. Walaupun persoalan mengapa berpuasa wajib bulan Ramadan tidak disuruh puasa wajib di bulan lain, pun ada juga tanya. Asal puasa bulan Ramadan? Kenapa nak puasa bulan lain? Contohnya, jadi tak perlu tanya soalan-soalan yang memaningkan kepala kita tu. Tak perlu fikir, tuan-tuan, buat aja. Sebab kita ni hamba Allah. Kita kata kita hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Apa pasal? Buatlah apa yang Allah Ta'ala suka. Persoalan seperti ini akhirnya akan membawa kepada ketidakrelevanan sesuatu ibadah ini dilaksanakan dan boleh diubah seperti mana yang berlaku pada umat yang terdahulu. Sebagai contoh, apabila Bani Israel diperintahkan untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu kerana suruhan bersembahyang pada hari tersebut, mereka mempertikaikan larangan tersebut. Dari sudut akal, mencari hujah menolak perintah tersebut. Akhirnya, larangan itu dilanggar dengan hari beribadah tersebut ditukar pada hari lain. Namun pada satu pandangan aliran yang lain pula berpandangan, ibadah yang disyariat sepatutnya dilihat sebagai konteks hikmah kerana ia akan memberi impak yang lebih positif berbanding kita jika kita tidak memahami hikmahnya. Itu penting. Maknanya beza tau hikmah dengan mempersoalkan. Tak. Hikmah tu yang kita kena cari di sebalik ibadah yang kita laksanakan. Bezanya hikmah yang dicari secara tersirat tidak dibincangkan dalam sudut yang qat'i atau perkara yang tetap dan tidak boleh dibincangkan seperti soalan-soalan yang dikemukakan dalam pendapat aliran yang pertama tadi. Walau bagaimanapun, hikmah yang cuba diterokai adalah memandang dari sudut mengapa ibadah itu disyariatkan. Bagi ibadah zakat misalnya, perbincangan mengenai hikmah tidak dibincangkan tentang perkara qat'i atau dasar kenapa 2.5% kita kena keluarkan zakat.
Kan? 25% kadar zakat. Dan mengapa gunakan timbangan emas sebagai penimbang nisab tahunan zakat? Tapi hikmah itu dibincangkan dari segi syariat zakat. Dan mengapa perlu zakat, yang mana tujuannya adalah untuk merapatkan jurang antara golongan yang miskin dan yang kaya, dan menghakis sifat kedekut di dalam diri manusia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hikmah di sebalik zakat yang disebutkan dalam Quran adalah sebagai pembersihan harta, dan Allah SWT memberi ketenangan kepada si pembayar zakat. Itu adalah hikmah yang kita boleh tahu. Dan siapa yang bayar zakat tentu akan tahu. Bila bayar zakat, dia bersihkan harta. Harta kita rasa cukup, jangan risau. Dan kemudian Allah akan bersihkan harta kita, dan Allah berikan ketenangan kepada orang yang membayar zakat. Zakat diwajibkan dengan tujuan dapat memberi manfaat kepada penerima zakat supaya mereka tidak berasa iri hati dan cemburu kepada golongan kaya yang berharta. Perasaan cemburu ini boleh mencetuskan perbalahan dan pergaduhan sesama sendiri, sehingga ada yang melakukan jenayah seperti mencuri, merompak dan sebagainya. Ini disebabkan oleh kekangan keuangan yang tidak mencukupi untuk menyara kehidupan seharian orang yang susah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka hikmah-hikmah sebinilah contohnya adalah dibenarkan untuk dicari dalam isu berkaitan ibadah, kerana ia mampu memberi motivasi dan galakan kepada orang yang beribadah dapat memberi penjelasan logik maksud atau ibadah itu dilakukan, sekaligus memberi jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu-ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan, dipanggil sebagai ilmu maqasid syariah, yang mana, tuan-tuan, ilmu ini memahami maksud dan sebab sesuatu syariat itu, sesuatu syariat itu diperintahkan oleh Allah SWT. Ini menjadi satu panduan dan memberi kepuasan fitrah kepada manusia dalam melaksanakan sesuatu ibadah ini perintahkan. Melaluinya juga kita akan dapat memahami ibadah itu menepati sunnah jika dibuat dan dilaksanakan dengan seikhlas hati. Allah SWT telah menggunakan akal kepada manusia bagi memahami maksud ibadah yang disyariatkan untuk dilaksanakan oleh manusia, sekaligus memberi kefahaman kepada kita berkaitan hikmah di sebalik ibadah itu. Justru setiap ibadah yang dilakukan perlulah dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah SWT, kerana dialah yang memberi segala nikmat kebahagiaan dan ketenangan hidup selagi kita menurut perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT pernah berfirman, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Allah tak ciptakan kita ni, jin dan manusia ni, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka tanpa niat dan keikhlasan semata-mata kerana Allah, sukarlah untuk seseorang individu itu, sukar untuk kita untuk istiqamah di dalam ibadah kita. Sukar, dan melakukan hijrahan kepada kebaikan pun sukar nanti. Kita berubah jadi baik tapi tak boleh nak istiqamah. Kenapa? Kerana kita gagal meletakkan, menanamkan sifat ikhlas di dalam hati kita. Jika diperhatikan secara terperinci, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap ibadah dalam Islam akan disertai dengan apa yang disebut sebagai kewajipan memasang niat. Niat itu penting. Sedangkan Nabi sini pernah bersabda, inna a'malu bin niat. Inna a'malu bin niat. Satu amalan itu bermula dengan niat. Tengok niat kita balik. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, antaranya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia terangkum dalam rukun solat, kena masuk niat. Selain prasyarat supaya ibadah puasa diterima Allah, hatta turut dituntut ketika menunaikan zakat. Maknanya niat ini tetap masuk, tuan-tuan. Puasa pun nak niat, solat pun nak niat, malahan dalam zakat pun kita nak bersertakan niat. Walaupun ia bukanlah ketetapan syarak, umat Islam dibenarkan berbuat demikian dengan harapan akan mencetuskan titik perubahan dalam diri, sekaligus menjadi kayu ukur untuk lebih istiqamah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal tidak berlaku melainkan dengan adanya niat. Dan sesungguhnya setiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasarkan niatnya. Dengan asas itu, sesiapa yang berhijrah dengan tujuan mencapai keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menyampaikannya kepada balasan baik Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa berhijrah dengan tujuan mendapat faedah dunia atau dengan tujuan hendak berkahwin dengan wanita, maka hijrah itu hanya menyampaikannya kepada apa yang dituju saja. Sebenarnya telah saya bacakan tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena tanamkan niat keikhlasan. Tempat niat ini berada dalam setiap hati manusia.
Nu'man Bashir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tapi jika tidak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh anggota badannya. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka pentingnya kita ni sekarang ni letak niat elok-elok, ikhlaskan hati kita. Jangan kita main-main, tuan-tuan. Kan kalau kita main buih aja, main belasah aja, akhirnya apa? Apa yang berlaku? Yang berlakunya adalah kegagalan kita untuk mencapai titik keikhlasan dan dibimbangi ibadah kita jadi sia-sia. Itu yang tak nak tu. Penting. Jadi itu sebabnya tuan-tuan sekalian, pentingnya kita ni ambil balik poin ni. Nak beritahu bahawa sesungguhnya niat tu penting. Ada yang berpandangan jangan melihat luaran saja. Ada yang cakap tu. Jangan tengok luaran saja, kerana Allah menilai daripada hati. Ada yang cakap. Kan? Ada kebenaran apa yang dikatakan. Tetapi ia masih boleh dipersoalkan, seperti seseorang yang sering mengabaikan solat. Apakah orang tidak solat itu datangnya daripada hati yang baik? Jika benar, tidak mungkin dia akan ingkar terhadap perintah Allah SWT. Situasi itu merujuk kepada keadaan hati yang sudah rosak. Ia berlaku apabila ada yang mencipta persepsi antaranya menghukum orang yang mengerjakan solat tidak semestinya individu baik. Ini yang disebut bisikan iblis, kerana niat itu tempatnya di dalam hati. Perkara ini jika dibicarakan tanpa ilmu akan menimbulkan kekeliruan. Benar, ada manusia yang tidak meninggalkan solat tapi belum tentu mempunyai perilaku baik. Dia tak solat tak tinggal tapi belum tentu perilaku dia baik. Kan, usah hukum ibadahnya. Sebaliknya individu itu mungkin tidak mengaplikasikan tuntutan solat dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun, sekurang-kurangnya mereka masih mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini juga kerap terjadi kepada mereka yang mengalami masalah was-was dalam solat, yang antaranya terpaksa mengulangi niat atau bacaan yang sama berulang kali. Ia berlaku sama ada kerana tidak yakin atau tidak mempunyai ilmu. Apabila berdiri betul untuk memulakan solat, kita perlu tahu takrif niat, iaitu kehendak melakukan sesuatu diikuti dengan melaksanakannya. Jadi jika kita hendak melaksanakan solat walaupun tidak disebut hatta sepatah lafaz dan kemudian bertakbir, maka ia sudah dikira sebagai memasang niat. Justru saya menyarankan pada setiap umat Islam supaya sentiasalah menanam niat yang baik di dalam diri masing-masing. Umpamanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita sekarang ini perlu bina niat, perlu tanamkan niat dan keazaman baru dalam musim-musim kita PKP dan susah sekarang ini. Kan, misalnya ingin menjadi hamba Allah yang saleh pada ketika ini, maka jika sama ini kita membaca Al-Quranul Karim dengan keazaman, tahun ini kita bukan hanya membaca saja, tapi membaca dengan memahami isi kandungan dan terjemahannya. Kan? Maka kita ambil langkah untuk khatam terjemahan pula kalau boleh. Kita mesti pasang niat. Kalau tidak, apa yang kita kerja tidak akan berhasil. Akhirnya, diri kita sendiri yang rugi kerana masih tidak mampu untuk memahami isi Al-Quran yang sepenuhnya. Selain pada niat, tuan-tuan sekalian, setiap perbuatan kita perlulah disusuli dengan sifat ikhlas dalam diri. Ikhlas ini bermaksud berbuat sesuatu hanya kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana inginkan pujian atau bermegah sesama makhluk. Maka berniatlah dengan penuh ikhlas hati, yang mana ini amat penting, dan syarat ibadah kita diterima oleh Allah SWT adalah bagi memastikan setiap perkara atau tindak tanduk bertepatan dengan hukum syarak. Seperti kisah pemuda yang datang memberi salam kepada Rasulullah SAW selepas mengerjakan salat. Nabi kemudian menyuruhnya mengerjakan semula salat itu. Nabi Muhammad SAW mengulangi arahan itu walaupun pemuda itu sudah mengerjakan salat lebih 3 kali. Lalu lelaki itu bertanya apa yang kurang pada ibadahnya itu, dan bagi dia menjawab, salatnya tidak sah kerana tidak disertai dengan tamak-ninah. Peristiwa yang berlaku pada pemuda ini wajarlah kita jadikan pengajaran, kerana yang menunjukkan walaupun kita sudah yakin melakukan banyak amal kebaikan, yang mestilah selari dengan hukum syarak. Maka begitu juga keikhlasan turut menjadi penentu untuk meraih keredaan dan syurga Allah SWT di akhirat nanti. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut di akhirat kelak akan ditanya antara sebab kenapa pelbagai kelompok manusia termasuk mereka yang syahid kerana berjihad di jalan Allah SWT. Allah SWT menafikan pengakuan berkenaan kerana manusia yang syahid di dunia itu berjuang bukan atas nama jihad, tapi ingin nama dijulang sebagai pahlawan. Maka mereka bukan saja tidak beroleh pahala, bahkan dilemparkan dalam neraka Jahannam kerana tidak ikhlas semata-mata kerana Allah dalam melaksanakan pekerjaannya. Ada banyak cara tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk memastikan setiap perkara yang dilakukan itu benar-benar ikhlas, seperti buatlah amalan tanpa perlu dicanang atau sehingga diketahui oleh orang lain. Contohnya amalan qiyamul lail amat baik untuk dilakukan kerana biasanya waktu lewat tengah malam orang sedang tidur. Jadi sudah tentu ibadah dilakukan kerana Allah SWT.
Maka saya ingin menasihatkan kepada masyarakat supaya tidak mendedahkan kebaikan yang kita lakukan ini atau amal ibadah yang dilakukan kerana dibimbangi akan mencemarkan sifat ikhlas hakiki dan mutlak semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya kongsikan tentang kesimpulan ni, saya nak bawa juga satu perkara, hikmah-hikmah kenapakah di sebalik ikhlasan yang kita tekankan sangat ni, kenapa. Jadi sebelum tu kita tengok komentar-komentar. Alhamdulillah Siti Razah, terima kasih banyak. Alhamdulillah jelas dari Kuching. Kartini Daud, terima kasih. Masita Abdullah, Zulkifli Abdullah, terima kasih banyak. Siti Razah, Waalaikumsalam, terima kasih. Abdul Ghani Endut, Rohaya Azman, Khairul Anwar, Sharifah SD, Sofia Muhammad Mubin, Azlin, Maya Darina, Syed Ahmad Saum. Assalamualaikum Ustaz, masuk saya kojo dulu. Saya potong gaji bayar zakat tapi dah pencen tak potong. Perlu ke saya bayar zakat lagi? Perlu bayar. Berdasarkan pencen. Sebab pencen masuk setiap bulan. Ya, kena bayar. So, apa ni pegawai pusat zakat tu pergi ke Baitul Mal. Dekat, kalau ni 9 pergi ke Betaria tu. Kan? Pergi sana suruh dia kira kan. InsyaAllah dia boleh kira kan. Rosdi, inilah sarapan minda terbaik buat kami semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Siti Aznam Ruslan. Terima kasih Ustaz sebut nama saya. Sama-sama. Ustaz, adakah harus diulangi solat itu jika was-was solat telah kerjakan? Ulang. Kalau kita was-was, ulanglah. Kan? Dah cerita tadi kan? Kenapa ada insan yang sering mempersoalkan tentang keikhlasan kita melakukan satu pekerjaan atau niat, sedangkan hanya kita tahu niat kenapa kita melakukan demikian. Beginilah. Tentang apa mulut-mulut orang cakap bertikaikan ni pedulikanlah ya. Ayu Sarah, orang memang bertikaikan. Ini anggaplah dia sebagai satu ujian dan cabaran kita di dalam melakukan kebaikan. Jadi, konsisten kita. Buat baik. Pedulikanlah apa orang cakap. Kalau mikir kawan cakap sampai bila tak selesai. Sabaria, Pairon, Alhamdulillah, terima kasih. Belajar agama kena ikhlas. Bukan sebab nak menunjuk baru senang faham. Ya, Fairuz. Azul Roy Istiqamah macam UEL lah. Kan Ustaz selalu nunjuk semua amal dia buat. Wallahualam. Tak, kita sangka baik. Kita sangka baik sebab dia buat kebaikan tu. Sebab dia nak orang mencontohi beliau. Macam itulah. Kan? Kadang-kadang susah juga. Kalau tak tunjukkan, orang tak tahu duit yang orang sumbangkan tu pergi ke mana. Ya, macam saya kena buat. Ingat tak dulu yang masa tuan-tuan bagi sumbangan, saya pergi hantar sumbangan, saya bagi dekat orang. Pun orang cakap juga. Kan? Tetapi satu je lah. Satu je. Ya, inna a'malu bin niat. Apa pun dalam niat kita, mudah-mudahan kita tak nak. Dan kita pun yang tengok benda-benda tu, cuba sangka baik. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala beritahu apa? Janganlah kalian berprasangka, kerana sebahagian pada prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ingat tu. Ya? Okey. Nuranuddin, Waalaikumsalam. Asmarina Kacik, Belalang, Juni Jabid. Okey, masih banyak. Yusuf Rahman, Jamilah Said, Asmarina Kacik Nurhani. Adakah baca memahami tafsir Quran tanpa baca Quran dan sama pahalanya? Ni adalah untuk khatam tafsir. Macam ni, mengaji lain pahala dia. Baca tafsir pula memahami lain pahala dia. Jadi nak kata sama tak sama, wallahualam. Tapi tentu-tentu membaca Quran dengan tajwid dengan betulnya lain pahalanya, dan memahami juga lain pahalanya. Kalau kita baca kedua-duanya, baca pula tafsir, maka kita akan berganda-ganda pahalanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maya Wan Mei, selamat pagi. Julian Muhammad Said dari Sandakan, terima kasih banyak. Fairul Jaafar Siddiq, Azhar Draman, thank you kerana menonton. Muhammad Zakir, Abdul Kadir, Waalaikumsalam warahmatullahi. Diana Daus, Waalaikumsalam. Ruwaidah Hasan, Azul Roy Istiqamah. Say my name Ustaz, of course. Anis Zali, thank you Ustaz. Banyak berdapat pagi ni. Ad Mizal, Abdul selamat pagi. Tapi di lead sekarang ni baru pukul 11.10 malam. Beza 8 jam Ustaz. Suami Ustaz Daud Nur Rakit, kin salam pada Ustaz. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Rohana Idris, ikhlas melakukan suatu perkara dan niatkannya kepada Allah. InsyaAllah Siti Karmila, keikhlasan tak boleh dilihat Ustaz, tapi boleh dirasai. Kenapa ada yang sering petikai apa kita buat, Syekh tuduh cacam, sedih. Janganlah kita sedih. Usahlah bersedih hati. Kerana ganjaran yang kita nak bukannya persepsi manusia, tapi ganjaran yang kita harap, yang kita dambakan adalah syurga Allah SWT. Jadi mengapa kita nak sedih? Syurga Allah itu hebat, tuan-tuan sekalian. Bayangan orang yang masuk syurga, Allah Ta'ala bentangkan segala-gala keindahan. Allah bentangkan segala makanan, minuman yang lazat. Kemudian pada ketika itu Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak rela kepada aku? Maka penghuni syurga pada ketika itu menjawab, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu, ya Allah, dengan tahap engkau memberikan sesuatu yang hebat, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah terdengar ke telinga, yang tak pernah terlintas ke hati. Hebatnya
hebatnya syurga. Walau macam mana kita bayangkan pun tak sama tuan-tuan. Itu sebab peduli Allah orang cakap tuan-tuan. Kan? Yang penting kita ikhlas kerana Allah. Itu penting. Kan? Apa lagi komen ni ha? Skip lah ha. Okey, kejap Okey, Ayu Sarah, terima kasih. Ibu Kimi, Nur Salihah, Waalaikumsalam. Ishak Barudin, Waalaikumsalam. Dia lainlah Ustaz, jika terlupa niat sebagai makmum solat jemaah. Macam mana ya Ustaz? Tak apa. Ada setengah pandangan kata, bila kita niat tu kadang kita boleh semayang tu tak ada niat pergi membeli bola hana kan. Itu pun dianggap sebagai niat. Cuma lain kali ingat ya, pasang. Tu dimaafkan lah. Tapi janganlah selalu benar pula. Ya, jangan sengaja. Ika, terima kasih banyak. Rohaya Amir, Alhamdulillah. Syukur semangatnya Kak Cik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Rohaya Nizat Said Awal, Halimah Syarif. Mana yang lebih pahalanya, solat ba'diyah isyak atau witir? Macam ni lah. Semua tu solat sunat. Bergantunglah macam mana cara kita mengamal dan khusyuk kita. Semua Allah Ta'ala lah maha mengetahui mana pahala lagi besar. Ya. Ibu Kimi, Ika, saya ada soalan tanya Ustaz. Tanyalah jijah-jijah. Nama kuliah nak. Semoga Ustaz bila ikhlas dengan satu rasa lapang dada dan tenang tak dapat digambarkan. Walaupun kita buat tu suka dan di awalnya. Jadi kekawan ikhlas dalam apa juga dengan kebaikan kita juga. Betul. Zahrin Fadil, kalau terlupa ayat dibaca, nak buat macam mana? Dah terlupa, tahuilah mana dia baca setakat yang kita baca, tahuilah rukuk tuan. Ya, Umi Lara, Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Saya di Pahang Ustaz. Beliau kepada CEO Ikir Ustaz Asli Dr. Zarim, insyaAllah tunggu dulu kita tengah PKPB ni. Nanti kita buat lagi. Ustaz, saya di Taiping. Mustafa Fazil Ustaz, bila bersedekah wajarkah berdoa mengharapkan rahmat Allah berkat dengan sedekah tersebut? Adakah keikhlasan tergugat sebab mohon satu kepada Allah SWT mohon pencerahan? Kita mengharapkan rahmat Allah berkat sedekah, keikhlasan kita tidak tergugat. Yang penting kerana Allah. Yang penting kerana Allah. Ifa Sazlina, Zul Yasin, Ka'ani, Maya Wanmi, Zurin Hasan, Admizalah Tahzan, selamat pagi. Atika Roslam, macam mana nak buat pada orang yang memang gambar benar pelekehan kita? Hina depan orang ramai, dah cuba baik-baik pun macam tu. Lagi satu, macam mana nak baik pada orang suka tabur fitnah kita? Boleh juga, tahan sabar. Sabarlah lagi nak baik macam mana orang nak cakap tu, biarlah dia cakap kan sampai dia ponik, biarlah dia cakap. Kan orang yang gambar pelekehkan kita tu tak ke mana tuan-tuan, tak ke mana. Dia buat dosa tapi pahala bagi kita. Kita kena lapang dada dalam hal tu. Paduli kan. Paduli dia memang gambar nak mengabar orang. Iman tak dapat diwarisi, betul tu Ruslan Atuk, terima kasih Abdul Rahman, Ilham Omar, alhamdulillah Ustaz, sama-sama terima kasih banyak kena sudi tonton pagi ni. Mrs. Dora Zwina Osman dari Kampar, Perak. Masih banyak. Umi, Waalaikumsalam. Umi Lara, Redha tu susah kan Ustaz? Memang susah tu sebab pahala besar. Kan? Kai Cute Mam, Assalamualaikum dan selamat pagi SD. Selamat pagi. Salam. Zul Amira, Zulkifli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam jadi ibu saya. Bolehkah Ustaz sesuatu sempena saya nak share dekat ibu? Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran buat ibu kepada Zul Amira Zulkifli. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Zainab Hassan, semoga sentiasa istiqamah menimba ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sesama Nora Hidah Jemaah, RM Lee, Rosmah Matno, baca Quran yang paling sekar berarwah mak ayah. Boleh je. Asmarina Kak Cik, saya syukur berkat mata Hamilah dapat lagi melihat dunia Allah. Amin. Harijah Ahmad, Syarif Alia, Muhammad Hairul, Yusuf Rahman, Halimah Syarif, Azizah Adam, Ninda Anis, Wak Syukri, Azizah Sinin, Ika. Ustaz, cara kita semayang, Ustaz fikir macam-macam. Kenapa ya Ustaz? Sebab kita tak khusyuk. Fokus kita kurang kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Kuliah subuh Ustaz pagi. Semua rancangan saya berterusan menunggu rancangan Ustaz Ustaz pagi. Ikhlas dari Miri Sarawak, insyaAllah. Zainab Ismail, Zulin Hasan, terima kasih sebut nama saya sama-sama. Junaidatul Al-Fatihah Ilyas. Semoga baik-baik untuk semua hari ini, insyaAllah. Laki hebat adalah laki menikah solat lima waktu masjid. Tapi aku sendiri pun kadang lalai dengan dunia. Itulah pesanan untuk diri sendiri. Bin Hafiz, selamat pagi Ustaz. Raja Fadilah Ciklah, Assalamualaikum. Salam. Nin Naim, Azizah Muhammad Ramli, Noraini Noni, Saiful Naim. Sedih bila orang tak bagi apa kita buat. Bukan mengharap tapi sedih. Sayalah sedih. Kan? La tahzan. Kita ada Allah. Inna Allah ma'ana. Inna Allah ma'as sabirin. Allah selalu bersama kita dan Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Sebenarnya tak boleh tegah pahala amalan kita kalau orang masih hidup. Boleh. Takah dapat tak dapat belum tahu. Tengok cara kita. Ustaz, ada soalan sikit. Seorang nak fikir mengenai zakat dan berniat nak berzakat sikit dalam nilai zakat tu, dibolehkan ke tidak? Dia tak wajib. Orang dia asnaf, dia tak wajib keluar zakat.
Kan? Bila dia dapat zakat, dia nak bagi orang sikit tu jadi sedekah lah. Dia tak jadi zakat tu. Mana ada zakat dalam zakat. Sejak semalam follow kuliah. Alhamdulillah, syukur. Gambar video kau jawab torang, kau jawab golap. Original lighting ya Ustaz. Kan, original lighting. Sebabnya suasana pagi ni. Azia Saleh, Ustaz, terima kasih kuliah subuh pagi ni. Atau Akmal, terima kasih. Duk usaha kerja, duk dengar ceramah Ustaz. Terima kasih banyak. Saifiri, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya bagaimana nak sembuh hati selalu disakiti oleh manusia. Kadang-kadang rasa susah untuk khusyuk ngamal ibadah. Terima kasih Ustaz. Tu semua setan tu, berdulian lah. Yang bisikan-bisikan yang mengacau kita tu, jangan kita fikir. Ya. Ustaz, semalam Allah uji saya dan kurniakan rezeki buat saya. Apa je ujian, lalu dengan tenang, sangat terdekat dengannya. Manfaat ujian dengan mengikatinya. Pahala ganjaran, jom beli tanah kebun kota tinggi untuk dijual. Sampai iklan ya. Apapun serahlah pada Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, Fatimah Sulaiman. Kenapa ya selalu advice kat orang tapi di sini takut tu je? Apa cerita ni? Beginilah. Bila kita nasihatkan orang, sebenarnya tanpa secara tak langsung sepatutnya kita nasihatkan diri kita juga. Tu sebab biasa orang cakap kan, saya berpesan pada semua, berpesan pada diri saya sendiri. Jangan berpesan kat diri kita supaya kita pun sebenarnya secara tak langsung menasihatkan dan mengingatkan diri kita juga. Itu penting. Niat. Tapi kalau kita negur orang macam kita bagus, tu yang kita tak buat kan? Hiruan Harun, alhamdulillah sebab Ustaz baca kat komen dan masih Ustaz sesama. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hikmah di sebalik keikhlasan. Saya nak kongsikan 7 sebelum penutup, ada 7 hikmah di sebalik keikhlasan. Pertama, melaksanakan ibadah dengan taat atas perintah Allah semata-mata. Itu hikmah dia. Kedua, membersihkan diri dari hawa nafsu, duniawi, godaan syaitan dan segala unsur penyakit hati seperti riak, sombong dan cintakan harta serta pangkat. Ketiga, mendapat jaminan pertolongan daripada Allah SWT. Keempat, golongan mukmin itu akan terhindar daripada perkara-perkara negatif, malahan Allah SWT mengurniakan ketenangan, ketenteraman di dalam hatinya. Kelima, mendapat perlindungan di hari kiamat. Keenam, mendapat pengampunan dosa dilakukan dan merupakan jalan menuju ke syurga. Dan yang ketujuhnya, doanya akan dimakbulkan kerana mengharapkan kebaikan daripada Allah SWT sesuai dengan niatnya yang baik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Selesai je kuliah subuh ni, saya akan berangkat pergi ke rumah Asnaf yang kita sedang baiki ni. Ada gotong royong di sana dan juga kita nak tengok progres kerja penambahbaikan rumah tersebut. Doakan mudah-mudahan saya kuat, terus berbakti pada hari ini. InsyaAllah kalau ada kuliah live lagi, jangan lupa bersama-sama dengan saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.